Kita juga risau tentang COVID-19. Saya tak suka bercakap tentang COVID-19. Sebenarnya, kalau betul kita boleh gunakan terma COVID fatigue itu, memang sebab kita telah melalui begitu banyak fasa dan ia masih lagi menjadi satu ancaman kesihatan buat masyarakat, bukan sahaja di Malaysia, melalui seluruh negara. Jadi, tapi kita bawakan fokus itu untuk skala di negara kita terlebih dahulu. Penggunaan katil ICU merupakan satu aspek yang perlu diberi perhatian segera. Secara maya pagi ini bersama kami, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Perubatan Bahagia, Datuk Dr. Asmayani Khalid. Terima kasih Datuk Doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana menjemput kami. Datuk, kita memang sudah lama bercerita tentang COVID dan COVID sememangnya tidak pernah meninggalkan kita. Ia hanya berubah wajah, berubah nama dan kini adalah varian Omicron, subvarian B4, B5. Apakah jumlah bilangan kes terkini di Malaysia? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Berdasarkan data COVID Now KKM, bilangan kes baru yang dilaporkan sehingga 19 Julai 2022 ialah 3,902, menjadikan jumlah kumulatif keseluruhan adalah 4,629,963. Dan daripada jumlah tersebut, bilangan kes aktif semasa adalah 43,144 dan kita dapati bilangan kes mula meningkat pada pertengahan bulan Jun yang lalu dan kita memang memantau closely lah tentang perkara tersebut. Namun dalam pada doktor, kita kurang melakukan testing, kita kurang melakukan testing seperti dulu. Jadi adakah mungkin nombor ini adalah jangkaan berdasarkan mereka yang tampil untuk memberi maklumat peribadi? Ya, betul. Sebab data-data ni kita perolehi daripada MySejahtera dan sebagainya, dan dengan pengumuman bahawa kita buat self-testing tu, ada jugalah di kalangan kita yang tidak memaklumkan dan kemungkinan ini menjadi sebab jugalah. Tapi apapun kita memang memantau daripada sehari ke sehari lah. Doktor, juga dilaporkan peningkatan penggunaan katil di ICU yang mencecah 64%. Mungkin Doktor boleh terangkan secara lanjut kepada para penonton apakah situasi sebenarnya di ICU sekarang? Okey. Jika kita lihat daripada peratus yang dimaksudkan tadi itu, sebenarnya secara keseluruhan di fasiliti Kementerian Kesihatan, bilangan katil ICU untuk COVID-19 dan juga non-COVID-19 adalah sebanyak 1,336 dan jumlah yang dimaksudkan itu adalah merangkumi kedua-dua jenis lah, iaitu COVID dan juga non-COVID. Kalau kita zoom kepada COVID-19, kita telah memperuntukkan katil sebanyak 400 lebih, kalau ikut hari ini 416, dan terdapat di 52 fasiliti ataupun hospital in the country. Dan kalau ikut pada hari ini, peratus penggunaan untuk COVID-19 sahaja adalah sebanyak 13% dan bilangan peratus penggunaan tertinggi dicatatkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Sembilan. Wilayah Persekutuan 100% dan juga Negeri Sembilan. Seperti mana yang saya sebutkan daripada awal tadi, kita memang pantau dan kita sebenarnya membeli kapasiti untuk meningkatkan lagi katil ICU. So we are on the standby mode dan kita harap keadaan COVID-19 atau penggunaan katil ICU dapat dikawal dengan sebaik mungkin. Datuk Doktor, kita telah lama hidup dengan COVID, lebih kurang 2 tahun dan hampir 100% daripada rakyat Malaysia telah menerima 2 dos vaksin sekurang-kurangnya dan lebih kurang 70% telah menerima dos penggalak. Namun kita masih melihat ada kes yang sampai tahap perlu dimasukkan ke ICU. Walaupun dengan varian baru Omicron yang dikatakan mudah merebak tapi kurang berbahaya, mengapa situasi ini masih berlaku? Mengapa masih ada yang apabila terkena jangkitan meskipun telah menerima 2 dos vaksin boleh sampai ke tahap perlu dimasukkan ke ICU? Salah satu sebabnya adalah keadaan pesakit itu sendiri, iaitu mempunyai comorbid. Itu adalah salah satu sebab yang selalunya ended up ke ICU. Itu yang selalu kita katakan, dan kita selalu pesan daripada masa ke semasa supaya menggalakkan orang mengambil vaksin supaya dapat perlindungan yang sebaik mungkin. Dan saya pun ingin mengambil kesempatan di sinilah menyuruh rakyat Malaysia
supaya yang tidak mendapat lagi dos tambahan ataupun dos penggalak booster supaya tampil ke depan. Dan kita sebagai kalau di rumah tu anak-anak kita, maksud saya elderly ataupun mak bapak kita yang berada dengan kita ataupun adik-beradik kita, tolong nasihatkan mereka supaya datang ke fasiliti kesihatan untuk mendapatkan booster dose. Ya. Dato' Doktor, dengan kenyataan dari KKM yang menyarankan golongan 50 hingga 59 tahun ada komorbiditi untuk mendapatkan suntikan booster ataupun bergalak seterusnya, bagaimana ini dapat membantu barangkali mengurangkan kemasukan ke ICU ni, Doktor? Yes, itu memang harapan kita. Sebab kita tahu perlindungan yang dapat diberikan oleh vaksin dapat membantu supaya seseorang pesakit ataupun seseorang individu itu mendapat perlindungan. Jadi kita sangat-sangat berharaplah dan dengan diumumkan dos penggalak kedua ni diberi kepada individu sihat berumur 50-59 tahun. Jadi kita sangat-sangat mengharapkan supaya semua tampil ke hadapan, pergi ke fasiliti yang terdekat untuk mendapatkan dos penggalak tersebut. Doktor, bercakap tentang vaksin, kita sekarang berdepan dengan varian ataupun subvarian Omicron, dua subvarian yang terkini. Namun vaksin ini yang kita sedang guna pakai adalah berdasarkan kepada varian Delta ataupun varian asal COVID satu ketika dulu. Adakah vaksin-vaksin ini masih berkesan terhadap varian dan subvarian Omicron? Ya, insya-Allah dia masih berkesan. Kalau kita tengok kepada BA5 iaitu sublineage untuk varian Omicron dan dia mempunyai kadar jangkitannya adalah lebih tinggi berbanding kepada varian yang lain dan dia mempunyai kerintangan lebih tinggi terhadap antibodi yang dihasilkan oleh vaksin COVID-19 dan dengan itu boleh menyebabkan jangkitan semula. So jadi keberkesanan tu ada tapi dia mempunyai kerintangan menyebabkan jangkitan dapat berlaku semula kepada orang-orang yang mendapatkan vaksin tersebut. Dan kita juga mempunyai satu lagi senjata ataupun cara untuk membantu mereka yang terkena jangkitan COVID-19 sebenarnya, iaitu ubat Paxlovid yang mana diberikan juga untuk membantu mengurangkan risiko bahaya COVID-19. Jadi apakah langkah-langkah untuk mendapatkan Paxlovid, siapakah yang layak dan sebagainya, Doktor? Okey, Paxlovid memang telah kita perolehi beberapa bulan yang lalu dan Paxlovid ni memang terdapat di klinik kesihatan dan juga di hospital-hospital. Ada dia punya indikasi dan selalunya kita akan maklumkan kita punya pegawai akan membuat assessment yang tertentu dan akan memberilah ubat tersebut kepada pesakit-pesakit yang berkelaikan. Jadi kalau jika sekiranya seseorang tu mendapat COVID dan sebagainya, please pergi ke fasiliti kesihatan yang terdekat. Doktor, apa lagi persiapan ataupun langkah berjaga-jaga yang boleh diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan sebagai persediaan sekiranya kes meningkat lebih banyak lagi? Kita selalu di KKM kita selalu menggalakkan orang terus mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 walaupun kita masih lagi kita berada dalam fasa peralihan ke endemik dan saya ataupun kami di KKM masih menasihatkan supaya teruskan pemakaian pelitup muka terutama di kawasan yang tertutup dan terus menggalakkan 3W iaitu wash, wear and warn dan elakkan 3S iaitu sesak, sempit dan juga sempang dekat. Dan adalah menjadi tanggungjawab bagi individu dan solidariti komuniti apabila kita mula beralih ke endemik dan justru itu setiap individu dan masyarakat perlu melakukan penilaian risiko sendiri dan mengamalkan TRISS atau TRIS. Test iaitu uji, report iaitu lapor, inform iaitu maklum, isolate, icing, seek dan dapatkan rawatan. Dan jika sekiranya bergejala, lakukan ujian COVID-19 dan elakkan pergaulan rapat dengan orang lain, terutamanya golongan berisiko tinggi dan terus dapatkan rawatan secepat mungkin.
Satu ketika dulu, Datuk Doktor, apabila kita telah umumkan pengurangan langkah-langkah pengekangan COVID-19 seperti tidak perlu lagi menggunakan aplikasi MySejahtera untuk scan masuk ke dalam lokasi-lokasi tertentu, ada di antara rakyat Malaysia yang telah pun delete aplikasi tersebut. Adakah mereka boleh memuat turun semula aplikasi itu tanpa sebarang kerisauan? Boleh. Kita you can always go to the App Store dan juga telefon masing-masing untuk download semula. Kalau tertera daripada situ, dalam skrin pun tersebut juga ada menunjukkan cara-cara bagaimana untuk menurun ataupun memuat turun semula MySejahtera. Kalau ada apa-apa masalah, boleh menghubungi kita balik sebab kita ada help desk dan sebagainya. Ya. Doktor, dengan jumlah kes sekarang dan kalau dilihat dalam situasi masyarakat sekeliling pun, kebanyakan mereka yang dijangkiti ini kadang-kadang tidak menunjukkan simptom langsung. Jadi keperluan ataupun kesedaran untuk memeriksa sendiri itu sebelum memulakan, kalau dahulu sebelum pergi ke keramaian atau satu majlis sebenarnya, masing-masing akan mengambil inisiatif sendiri untuk menggunakan kit kenduri. Namun sekarang kita dapat ada sedikit kelonggaran ataupun kealpaan lah kalau kita boleh gunakan terma tersebut. Komen Datuk Doktor bagaimana? Memang kealpaan tu memang salah satu penyakit yang sukar untuk diatasi. Tapi kita kena mengingatkan selalu di antara satu sama lain. Macam kita di kementerian dan melalui social media dan sebagainya, memang kita ingat mengingati almost always every day. Dan kita juga setiap orang daripada rakyat Malaysia perlu ada tanggungjawab untuk memastikan supaya perkara-perkara tersebut dapat dilakukan. So we have to remind daripada kawan-kawan kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Datuk Doktor, selain daripada itu, kita juga telah membuka semula pintu sempadan negara. Jadi ada kemasukan daripada negara luar dan kini protokol-protokol kemasukan ke Malaysia adalah diringankan. Bagaimana untuk kita sebenarnya mengurangkan jumlah kes jangkitan sedangkan ada rakan negara jiran kita seperti Singapura dengan jumlah bilangan kes yang tinggi meskipun populasi mereka adalah kecil dan pintu sempadan kita dengan mereka adalah terbuka luas pada ketika ini. Pandangan Datuk Doktor? Itulah komen. Kita perlu mengimbangkanlah kesihatan dan juga livelihood, dan dengan pengumuman daripada kerajaan membenarkan travelers masuk semula ke Malaysia, dan kita juga di Malaysia dapat juga ke luar negara. Again, pada pandangan saya lah, whoever yang masuk ke Malaysia ataupun kita nak keluar ke negara kena ada tanggungjawab whereby bila mana kita ada gejala dan sebagainya, perlu buat pemeriksaan kendiri, isolate dan sebagainya. Again, kita kena selalu mengingati di antara satu sama lain. Datuk Doktor, bila sebut tentang pembukaan sempadan negara, kadang-kadang keluar juga perbualan-perbualan seperti kenapa masih lagi terlalu takut kerana di negara barat, misalnya di barat semuanya telah buka dan kembali seperti biasa. Jadi bagaimana untuk kita berikan lebih pemahaman kepada warga masyarakat bahawa ini masih merupakan satu langkah yang penting dan kita tidak boleh bebas sewenang-wenangnya seperti tiada protokol yang dilakukan oleh negara-negara lain. Itu saya kata tanggungjawab tu. Tanggungjawab. Kita pun adakah nak menjadi punca penyebaran? So sebab tu tanggungjawab tu sangat penting. So kita kena tahu diri kita kalau kita bergejala. So don't go out. Kita kena test sendiri dan sebagainya. So tanggungjawab tu sangat-sangat penting. Adakah jumlah bilangan kit pengesanan kit kendiri yang sebelum ni banyak, adakah stoknya masih mencukupi untuk kegunaan rakyat? Dan selain daripada itu, mungkin juga sudah ada yang kurang menggunakan pelitup muka ketika berada di luar. Mungkin mereka perlu diingatkan kembali tentang kepentingan menggunakan pelitup muka itu, terutama sekali di kawasan yang sesak. Kita ketahui situasi dengan self-test kit terlebih dahulu, Datuk Doktor. Okey.
Test kit saya tak boleh komen sebab saya rasa Kementerian Kesihatan tak boleh nak komen tentang kecukupan test kit tersebut sebab ia ada di business line dan sebagainya. Mungkin saya nak akan komen tentang pelitup muka lah. Pelitup muka atau face mask kita tahu merupakan salah satu pencegahan yang penting dalam mengelakkan penyebaran penyakit saluran pernafasan yang tersebar melalui virus termasuk COVID-19. Jadi pelitup muka ni kita boleh digunakan sama ada untuk melindungi orang yang sihat daripada dijangkiti ataupun mencegah orang yang dijangkiti daripada menjangkiti orang lain. So penting menggunakan pelitup muka walaupun telah dilonggarkan penggunaan pelitup muka iaitu bermula pada 1 Mei kalau tak salah saya di mana di luar tidak wajib lagi menggunakan pelitup muka tapi again seperti mana yang saya katakan tadi ia salah satu langkah pencegahan elok diamalkan dan tambah-tambah kalau di dalam kawasan tertutup perlu kita menggunakan pelitup muka. Baik. Terima kasih Datuk Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Okey. Terima kasih. Bye. Baik, terima kasih. Itu tadi sebab kita bualkan bersama Datuk Dr. Asmaini Khalid yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Perubatan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Apapun balik pada apa yang Datuk Dr. sebutkan tadi, integriti masing-masing lebih peka terutamanya sekiranya dalam isi rumah kita itu ada golongan yang berisiko tinggi dan ada komorbiditi. Kalau yang dah terdelete tu, aplikasi MySejahtera saya rasa perlu install semula kerana penggunaan TRIS tu adalah penting dan bergantung sepenuhnya kepada MySejahtera. Jadi ini adalah antara langkah-langkah yang boleh kita ambil ke arah endemik kerana banyak sebenarnya senjata yang ada dengan kita sekarang ni yang tidak ada sebelum ini iaitu sebagai contoh Paxlovid, bekalan vaksin yang mencukupi dan juga bekalan pelitup muka yang mencukupi untuk penggunaan kita semua. Jadi jangan risau walaupun kesnya agak meningkat sedikit, kita masih boleh melakukan tanggungjawab kita dalam mengawal penyebaran COVID-19. Ingat tak dulu masa mula-mula vaksin mula dikeluarkan ramai yang berebut-rebut nak dapatkan. Jadi ingatkan balik bagaimana garahnya untuk mendapatkan perlindungan diri sendiri. Jadi bawakan semula semangat itu untuk memberikan perlindungan kepada diri, komuniti dan juga masyarakat seluruhnya.